أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan Ummul Furqan ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma 'afina fi badanina, Allahumma 'afina fi sam'ina, Allahumma 'afina fi basarina. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-12 pada membicarakan tentang lidah dalam kitab Penawar Bagi Hati. Maka dalam muka surat 12 ini dia sambung pada penyakit lidah. Setelah mana kita tahu lidah ni merupakan salah satu anggota yang 7 dalam kitab Penawar Bagi Hati ni. Ada 7 anggota yang perlu dijaga, bermula pada mata, kemudian turun kepada telinga, lidah, kemudian apa lagi? Kemaluan, kemudian perut, 2 tangan dan 2 kaki. Itu anggota yang kalau orang yang sempurna, maka dia ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk yang pertama cek sama ada dalam 7 anggota ini ada tak dalam seharian ataupun seumur hidup kita dia melakukan kesalahan daripada 7 anggota badan ini. Maka itu yang pertama, dia ada proses yang namanya al-wa'yu. Kena ada kesedar. Kerana perubahan boleh berlaku dengan kesedaran. Dan sebab itulah dalam rukun pertama, kalau kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah pertama seseorang itu daripada jalan kemaksiatan kepada jalan ketaatan, ataupun dia nak kembali, kalau kita istilahkan, daripada jauh kepada dekat, maka itulah jalan yang pertama Allah bagi untuk setiap anak Adam adalah taubat. Maka 7 anggota ni, kita masuk yang ketiga, lidah ni. Maka kita ceklah daripada penyakit yang pertama yang ada mengumpat, yang berdusta. Yang pertama berdusta, yang ini cakap bohong, jangan ada lagi. Yang kedua mengumpat, dah sebut. Masuk hari ni yang 3, 4, 5, iaitu menyalahi janji. Yang keempat berbantah-bantahan. Dan yang kelima mengadu domba ataupun kita kata batu api. Melaga. Kalau mengadu domba ni kita sebut apa? Macam kita bahasa orang lama tu, mengadu ni maknanya mengaduh ataupun melawan. Domba tu lembu. Maknanya kerja dia melagakan orang. 5 ni jangan ada pada lidah kita. Maka proses yang pertama, kata ulama, antaranya Imam Nawawi sebut, maka kita nak kembali kepada Allah Ta'ala, dia ada rukun, bukan main-main. Dia bukan saja-saja. Maka rukun tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi, 3 berkait dengan hak Allah Ta'ala, 1 berkait dengan hak manusia. Dan ulama tambah lagi, ada lagi 2. Apa tu? Yang pertama disebutkan oleh Imam Nawawi, al-iqla' ani zambi.
Maka kita check. Jangan ada lagi pada lidah kita penyakit-penyakit yang tadi tu yang kita sebutkan, bohong, mengumpat dan sebagainya tu. Ikhlaq. Kalau ada, kena tinggal. Baru jadi taubat. Rukun yang pertama taubat. Macam solat dia ada 13 rukun. Kalau satu rukun tak ada, maka tak sah solatnya. Ataupun solatnya itu akan dikembalikan, ibaratnya dicampakkan kain buruk ke atas muka nanti. Itu kalau solat yang tiada ilmu ataupun tiada khusyuk pada zahir dan batinnya. Begitu taubat. Taubat ni satu proses untuk kita kembali dekat kepada Allah SWT. Dan bila hak Allah Ta'ala kita langgar, maka yang pertama iqla' ani zambi, tinggalkan dosa tersebut. Ataupun kita kata tanggalkan. Tanggal ni berkait dengan hijrah lah. Dia sebut tinggal kena sungguh-sungguh lah. Kalau kawan yang mengajak dia buat dosa tu, kan tinggal terus kawan tersebut. Kalau kampung yang kita katakan kampung penuh kemaksiatan, kena pindah daripada kampung tersebut. Sebagaimana terjadi pada zaman Bani Israel. Nabi cerita pada sahabat, ada seorang lelaki yang dah bunuh berapa orang? 99 orang dia dah bunuh. Tanya, jumpa seorang ahli abid, ini orang yang kuat ibadah, tanya, boleh tak aku nak kembali pada Allah, nak taubat? Kata, tak boleh, kau dah bunuh 99 orang. Cukup kan? Alang kepalang, satu tu dia bunuh, jadi 100. Apabila dah 100 tu, Allah bagi hidayah lagi, jumpa pada seorang yang alim. Dan kisah ini nak ceritakan kepada kita bahawanya ada sedikit beza. Bukan sedikit, banyak beza. Bila orang itu alim dan satu lagi ahli ibadah dan juga ahli ilmu. Maka bila jumpa ahli ilmu, dia terangkan, kamu kena ada rukun taubat. Yang pertama, tinggalkan. Daripada kampung kemaksiatan ni, kamu kena hijrah ke tempat yang baru. Maknanya supaya ada bi'ah yang, suasana yang lebih baik, lebih solehah. Maka dia pun hijrah. Dalam perjalanan tersebut, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala meninggal lelaki tersebut di pertengahan jalan, nak kembali taubat pada Allah Ta'ala, nak hijrah ke kampung baru, meninggal. Bila meninggal, datang malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab, ataupun bahasa kita malaikat JKR, ukur jalan tu. Jalan daripada kampung kemaksiatan ke kampung ketaatan tu mana lagi dekat? Diceritakanlah hadis yang tersebut dalam Sahih Muslim. Dengan rahmat Allah SWT, orang yang dah banyak dosa, dah bunuh 100 orang pun Allah Ta'ala masih lagi menerima akan taubatnya. Maka malaikat ukur jalan dia kepada kampung yang baru, tempat yang baru, sahabat yang baru, maka lebih dekat. Bila lebih dekat, diterima tak taubatnya? Subhanallah, diterima. Ini pengajaran besar buat kita. Ini terkadang rasa was-was, aku ni amalan ni terima ataupun tidak pada Allah Ta'ala. Maka inilah proses kita ada husnul niyah. Husnul niyah ni perbaiki, cantikkan niat untuk sentiasa kembali kepada Allah Ta'ala. Maka itu yang pertama, ikhlas, kena tinggal. Yang baru pertama. Yang kedua, an-nadam. An-nadam ni maksudnya menyesal. Kena ada menyesal sungguh-sungguh terhadap apa yang kita lakukan, terhadap lidah kita ni. Kalau sebelum ni mengumpat dengan bohong, kena menyesal. Kena menganggap itu adalah satu kesan dosa yang cukup besar terhadap orang yang kita bohong, ataupun terhadap kawan yang kita khianat, ataupun terhadap siapa sahaja yang pernah kita dusta. Ada kesan. Apa itu? Siakap senohong, gelama ikan duri. Bercakap bohong, lama-lama jadi menteri ke apa? Kan? Mencuri lah, mencuri kan. Maka ni nak ceritakan kat sini, bahaya cakap bohong tu boleh jadi kepada bukan hanya individu, kepada negara pun boleh terima kesan buruk je. Maka ini pengajaran. Kalau menyesal ni, orang yang nama menyesal, dia kena hadirkan namanya rasa takut. Rasa takut kepada Allah SWT. Takut ni bila? Ketika mana sebelum melakukan dan sesudah melakukan, ataupun tengah-tengah melakukan dosa. Kalau sebelum itu dipanggil niat. Dalam surah An'am ayat 160, Allah Ta'ala sebut, man ja'alahu bil hasanah, siapa yang melakukan satu kebaikan, satu ni dah lakukan, falahu asyru amsalihah, baginya itu 10 gandaan, paling kurang ni
Maka kalau kita baca alif lam mim contohnya, alif lam mim tu bukan 10, tapi alif 10 kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam 10, mim 10. Ni kalau orang yang rajin mengira pahala ni, dia kerja dia kira pahala, kan banyak ni dapat. Cuma ni nak sebut di sini, kebaikan Allah ganda semua 10 paling kurang. Wa man ja'alahu bisai'ah, tapi siapa yang buat jahat, wala yujza illa mislaha, tidak akan dibalas kecuali sama banyak. Kalau dia satu dosa, satu bohong, satu saja, tidak digandakan. Ini rahmat Allah SWT. Dan siapa yang ada niat nak melakukan perbuatan jahat tapi tak jadi, kata ulama, tarkaha, dia tinggalkan dapat pahala yang lain pula. Subhanallah. Ini siapa ni? Allah Ta'ala yang Ar-Rahman, sifatnya Maha Pemurah. Begitu terjadi pada zaman siapa itu? Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada seorang pemuda nak cerita pasal menyesal ni, rukun kedua. Kita masuk, yang kalau ikut kitab ni kita masuk pada yang ketiga dah. Cuma yang preview sebelum ni, supaya kita tak lupa bagaimana kita nak hadirkan penyesalan, kena ada ketakutan, takwa kita kepada Allah SWT. Tengok bagaimana takwa di zaman Sayyidina Umar. Ada seorang pemuda yang diajak untuk berzina dengan seorang perempuan yang cantik, dah masuk bilik dah. Kalau istilah kita nak buat projek dah. Akhirnya dengan sebab dia teringat akan kesan dosa itu kat dunia dan akhirat, maka terkeluar daripada kalimah mulutnya itu, allazina taqaw massahum ta'ifum minasyaitan tazakkaru wa hum mubsirun. Itu disebutkan ayat tu. Mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila digoda oleh sekumpulan daripada syaitan, kemudian ingat Allah Ta'ala, inilah orang yang dibukakan mata hati mereka untuk nampak akan jalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mubsirun ni maksudnya Allah Ta'ala bukakan pintu hati mereka untuk jangan buat maksiat. Bila baca ayat tersebut, apa terjadi pada lelaki tersebut? Pengsan kali pertama. Ini kisah diceritakan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin. Kita ambil ibrah. Pengsan. Kita baca Quran ada pengsan, pernah pengsan. Ramadan biasa pengsan lah, kan. Tak kita baca, imam baca, kita pengsan, kan. Kadang-kadang imam jemputan baca lama sikit, Allah nak pengsan dengar, kan. Punya lama kan, penat, kan. Tarawih, kan. Ataupun baca time tadarus, kan. Kalau tak ada sedulang nasi Arab ke nasi ambeng ke, maka susah nak khatam tu, kan. Tak ada tarikat. Jadi itu kita lah. Ataupun mengantuk, sebab pengsan, sebab apa? Mengantuk baca Quran. Maka di sana orang terdahulu sebut satu ayat tu boleh pengsan. Dan diceritakan bila bangun, seterusnya daripada pengsannya itu, teringat lagi sekali, allazina taqaw massahum ta'ifun minasyaitan tazakkaru wa hum mubsirun. Baca lagi sekali. Apa terjadi kali kedua? Meninggal dunia terus. Dengan sebab takut kepada Allah Ta'ala, belum buat lagi ni. Di tempat nampak macam tak cantik, tempat yang kita katakan tempat melakukan maksiat, tapi dengan sebab dia meninggal dalam keadaan ini, yang disebutkan oleh Rasulullah, innamal a'mal bil khawatim. Amalan kita memang banyak semua hidup kita. Mungkin ada yang tuan-tuan yang duduk 60 tahun, 70 tahun, ada yang 50 tahun. Ini semua hidup kita punya amalan, ya. Kata Rasulullah, bergantung kepada hujung, bagaimana yang keluar daripada lidah kita dan hati kita waktu sakaratul maut kita tu. Lepas tu amalan semua sekali, kata Rasulullah, bergantung kepada yang last. Kalau macam ada imtihan ataupun exam tu, peperiksaan, yang akhir tahun lah, yang awal tahun, yang bulan pertama, bulan kedua tu, kalau dia skor nombor satu, tapi yang akhir sekali dia, kalau bahasa orang muda terciduk ke kan, ataupun tergolek, ataupun dia terlalai, tak dapatlah nombor satu tu. Sebab apa? Dia lalai. Begitu kehidupan kita, kita tak tahu hujung kehidupan kita macam mana. Jadi sebab itu kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allahu biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maka jangan kita jadi orang yang bukan hanya meninggalnya dalam keadaan tidak baik ataupun su'ul khatimah, jangan juga menyangka orang lain meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Contoh saya bagi, kalau nampak orang tu meninggal dalam keadaan di bilik air, ataupun nampak orang tu meninggal dalam keadaan aksiden,
Kerana kita tak tahu, zahirnya kita nampak macam tempat yang tidak baik, macam kisah seorang pemuda tadi ni. Maka Sayyidina Umar dengar cerita tersebut, ada seorang lelaki yang meninggal dalam keadaan sekian-sekian, dikuburkan sekian-sekian. Sayyidina Umar turun cari kubur lelaki tersebut. Sayyidina Umar senyum mengatakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Baca surah apa? Ar-Rahman. Inilah orang, kata Sayyidina Umar, yang diberikan 2 syurga baginya. Dengan sebab apa? Ada satu peringkat level dia punya takut tu sampai begitu sekali. Baca ayat Allah Ta'ala, bukan hanya pingsan, kali pertama pingsan, kali kedua meninggal terus, meninggal dunia. Subhanallah. Nah, kita sebab itu kena hadirkan apabila kita mendengar satu-satu ayat daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, antara sifat ataupun sikap kita kena ada istihdar. Zikir yang kita baca, contoh astagfirullah, subhanallah, ada istihdar ni maksudnya menghadirkan rasa hati bahawa ya Allah, betul-betul aku ni nak meninggal dalam keadaan aku boleh menyebut zikir yang sebegini. Ya Allah, aku baca Quran ni, ya Allah, aku betul-betul nak bercakap dengan Kau, ya Allah, mengadu akan segala masalah kepada Kamu, ya Allah. Ini kita kena ada istihdar. Kerana orang yang hari ini ramai nikmat khusyuk dalam solat, khusyuk dalam ambil wudu, khusyuk dalam buat ibadah apa sekalipun, kerana dia tak ada istihdar, tidak menghadirkan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dia menghadirkan untuk diri dia pula. Kata sokonglah saya kan, popularkan saya kan, apa lagi, nak menaikkan diri sendiri. Bukan nak membawa orang kepada Allah Ta'ala, tapi membawa kepada dirinya. Ini masalah orang sekarang. Maka sebab itulah kita kena belajar daripada Rasulullah SAW, kena menghadirkan penyesalan dengan kita ada muqaddimah kepada hati kita ini, sentiasa rasa takut akan kesan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak dibalas di dunia, akhirat confirm, barzah confirm, perkiraannya, auditnya ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dah catat, tinggal dibentangkan buku rekod kita. Maka di sinilah kan, sebab itulah bilaskan lidah kita ni sentiasa dengan kalimah istighfar, astagfirullah. Dan dengan manusia kemudian minta maaf, dan kita pun memaafkan mereka yang pernah melakukan kesalahan pada kita. Ini bilas supaya hati kita sebelum tidur sentiasa astagfirullah tu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi lil muslimin wal muslimat, untuk ayah mak kita, untuk keluarga kita, isteri kita. Jangan istighfar untuk diri sendiri saja, untuk anak-anak sebutkan nama kan. Ini antara amalan yang siapa itu, sahabat kita Cikgu Mustafa Kampung Melayu tu. Mungkin ada sebahagian jemaah kita yang tak kenal lah, tapi ini isterinya itu mengajar lama di Mahat Johor, teacher Fatimah. Cikgu Mustafa ni bukan mengajar bahasa Arab, bukan mengajar pendidikan Islam, tapi meninggal ni, ya Allah, kita jealous. Sehari sebelum dia meninggal, dia boleh call semua anak dia buat kenduri. Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat dia semayang sama-sama dengan anak dia apa semua. Waktu dah semayang duha, dia kata, abang nak tidur. Tidur dalam keadaan tenang begitu, meninggal Allah ambil pada pagi Jumaat. Disemayangkan waktu tersebut, orang baru lepas semayang Jumaat, diselesaikan mandi apa semuanya. Lepas semayang Jumaat dimandikan, disemayangkan, ramai orang. Jadi ini satu alamat bagi orang yang meninggal dalam keadaan yang baik dah hari Jumaat, kemudian disolatkan dengan ramai orang lagi, kemudian anak-anak keluarganya semua berkumpul pada waktu yang sama. Maka saya tanya kepada teacher Fatimah, apa amalan suami teacher kan? Dia setiap kali lepas solat, dia akan hadiahkan Al-Fatihah dan juga istighfar bagi semua. Yang pertama, keluarga dia, mak ayah dia, anak-anak dia, kemudian guru-guru dia yang pernah mengajar dia daripada dia kecil sampai dia sekarang ni. Itu antara amalan yang kita nampak simple, tapi kita menghadiahkan doa anak soleh ni kepada mak ayah kita. Rupanya ada satu bahagian daripada malaikat Allah SWT yang menjaga kita pula, mendoakan kita pula. Ini namanya dia ada kesan, tahu kesan tu bukan hanya kat dunia dapat ketenangan hati, kebahagiaan dan sebagainya, tapi di barzah nanti. Untuk di akhirat nanti, terutama sakaratul maut kita tu. Sebab itulah kita perlu ada dalam kehidupan kita ni istilah taubat tu. Rukun yang pertama tadi, tinggal, kemudian menyesal sungguh-sungguh. Yang ketiga apa? Al-azam. Azam ni satu niat yang bersungguh-sungguh, alla na'uda ila zambi,
untuk tidak lagi kembali kepada dosa-dosa dia. Baru 3. Ini namanya apa ni? Rukun ataupun syarat utama taubat. Kalau tak ada 3 ni, maknanya taubatnya itu bukan taubat nasuha. Ditambah oleh ulama, satu lagi berkait dengan manusia. Ni lidah. Sebab tu lidah ni bahaya, sebab dia banyak dengan manusia. Dia banyak cakap dengan orang. Bila cakap dengan orang, kita tak tahu siapa yang pernah kita sakitkan hatinya, siapa yang pernah kita lukakan dia punya apa, jiwanya, jasadnya dan sebagainya dengan sebab lidah. Maka sebab itulah bila berkait dengan manusia, kata ulama, raddul mazlamah, kena kembalikan. Kalau berkait dengan harta, kembalikan harta tersebut. Barang curian, harta selipar sekalipun, harta apa kita katakan, walaupun sebiji tamak, maka ini kena kembalikan. Kalau tidak boleh, kembalikan tahsilul bara'ah, kata ulama, meminta pengampunan ataupun mohon maaf daripada pihaknya ataupun daripada pihak keluarganya. Maka ini perkara yang jarang-jarang kita lakukan. Yang ini kita mengaku salah, yang susah kita lakukan. Banyak mengaku salah ni susah. Banyak benda yang paling susah dalam kehidupan kita, mengaku salah. Sebab ada satu penyakit yang namanya penyakit apa? Ananiah, pentingkan diri. Biarlah lantak api orang lain kan. Kata penting aku dia yang betul. Ini satu penyakit yang sangat bahaya. Ananiah, aku. Maka ini kita nak buang ni adalah dengan perkara 3 tu. 4. 3 tambah 1, 4. Maka itu baru disebutkan rukun taubah. Tambah ulama lagi 2, yang kelima dan keenam. Qablal gharghara. Setiap orang ni taubatnya akan diterima sebelum, kata ulama sepakat mengatakan, sampai nyawa dekat kerongkong. Ghargharah ni dekat kerongkong. Macam berlaku pada kisah Fir'aun ketika mana dah Nabi Musa belah Laut Merah tu. Waktu tersebut dia dah dalam keadaan kena ribut laut sebagainya itu, nyawanya dah sampai nyawa-nyawa ikan, barulah mengatakan aku beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun. Waktu tersebut tidak lagi diterima akan taubatnya. Maka yang terakhir kata ulama, qabla tulu'i syamsi min maghribiha, sebelum matahari keluar ataupun terbit daripada barat. Yang ini sebelum hari kiamat lah maknanya. Kerana waktu hari kiamat tu didakwah oleh Nabi Isa AS ketika mana turun Imam Mahdi dakwah, tak nak terima. Dibunuh Imam Mahdi, mati syahid oleh Dajjal. Dajjal datang, dibunuh pula oleh Nabi Isa. Nabi Isa bunuh Dajjal, pun tak nak taubat. Nabi Isa dakwah dah, pun tak nak taubat. Maka di sanalah, itulah sejahat-jahat manusia, seburuk-buruk manusia yang tinggal pada hari kiamat tersebut. Itulah mereka-mereka yang tiada lagi diterima akan taubat. Kerana dah banyak isyarat Allah hantar, akhirnya hatinya tetap keras. Maka kita jangan jadi daripada golongan yang sebegitu. Jangan adalah dalam kehidupan kita niat matikan pada hari kiamat dan sebagainya. Jangan niat pun sekali nak berjumpa dengan hari kiamat. Kerana dahsyatnya begitu. Disebutkan dalam Al-Quran, sehingga kan ada yang namanya ibu boleh buang anak begitu saja. Yang berlaku suami dah tak kenal isteri dah, kawan-kawan tak kenal satu sama lain. Kerana begitu sangat dahsyatnya pada hari kiamat. Itu banyak diceritakan tentang bab mulut ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman dengan Allah, hari akhirat. Allah ni kena rasa dekat dengan Allah Ta'ala, iman kita tu. Kemudian hari akhirat pun begitu. Ini antara perkara kena rasa takut. Di hari akhirat tu, bila dikatakan datangnya mizan ataupun kita dibentangkan akan amal baik dan buruk kita tu, satu-satu akan ditunjukkan. Yang baik dulu ditunjukkan, gunung demi gunung demi gunung. Akhirnya dengan sebab ada satu perkara haram daripada mana-mana bahagian tubuh badan kita, dengan satu saja menenggelamkan semua benda-benda baik tersebut. Kerana apa? Hasad contohnya. Dengan ada hasad pada lidahnya itu, bercakap perkara yang dengki terhadap orang lain, maka dengan sebab satu dosa tu terbakar semua gunung-gunung itu ataupun tenggelam gunung-gunung. Sebagaimana Nabi sebut, yastaghriqul hasanat, ataupun disebutkan tenggelamnya gunung-gunung kebaikan. Akhirnya dia menyangka dah buat amal ke atas dunia ni semua hidup dia, bahkan muflis wal iyazubillah. Dengan sebab apa? Lidah saja. Atau lidah ni disebutkan panjang dalam bahasan kitab ni kerana nak menunjukkan di sini bahawasanya ramai orang yang tidak mampu menjaga lidah. Maka di sana diajarkan oleh Rasulullah SAW
dikenalkan kepada kita akan penyakit-penyakit ni supaya kita jangan lagi buat. Sebab tu kena belajar juga. Bila kita belajar ni fardu ain. Bila fardu ain ni maknanya jatuh pada setiap individu. Bila jatuh pada setiap individu, kena usaha tinggalkan kalau ada. Maka insya-Allah kita kena faham di situlah, supaya lepas ni apa sahaja yang kita belajar, kenapa saya kena tahu sekian-sekian, kenapa aku kena tahu sekian-sekian, supaya kita kenal apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita jauhkan perkara tersebut. Bila kita tahu kesan, kita boleh jauh secara tidak langsung, maka kita akan ditambahkan pula nikmat untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sebut taubat nasuha, selalu kita ulang ni. Taubat nasuha ni kata ulama, nasuh tu maksudnya benang. Kena taubat tu hatinya tu ibarat benang. Tidak ada lagi terpaksa ikut-ikut orang, tak ada taklid lagi lah. Maknanya kita sendiri yang faham. Di sana hati kita ni, nafsu kita ni, kita robohkan sungguh-sungguh, mujahadahkan, lawan sungguh-sungguh daripada perkara-perkara yang kita katakan maksiat ni. Sebab kita nak kembali kepada Allah Ta'ala dengan matlamat kita qalbun salim, hatinya sejahtera. Maka nak hatinya sejahtera, kata ulama, jagalah lidah. Kerana apa yang terkeluar daripada mulut kita, percakapan kita, hatta gurau dengan kawan kita sekalipun, kadang-kadang kita tak tahu, mungkin menyakitkan hati mereka. Maka apa-apa saja, last sekali, jangan kosong-kosong. Kosong-kosong tu orang muda kan sebut. Sebutlah minal aidin wal faizin. Macam apa kita nyanyi lagu apa tu? Syaripaini ke apa? Kan? Minal aidin wal faizin tu maksudnya, ya Allah, kami ni berhubung kasih, bertemu kami kerana Allah, pisah kami kerana Allah. Kembali kami ya Allah minal aidin, supaya kembalikan hati kami kepada fitrah ya Allah. Wal faizin, kami semua nak berjaya, nak selamat ya Allah daripada dosa-dosa kami. Sebab itu antara golongan yang nanti Allah Ta'ala naungi kita ni ramai kawan-kawan. Mungkin ada yang dah pergi, mungkin ada yang bakal pergi, tapi kita yakinlah ya Allah, dengan hubungan kami dengan sahabat-sahabat kami ya Allah, ijtama' alaih, kami jumpa mereka kerana Engkau ya Allah, kami bersahabat kerana Engkau ya Allah, iftarqa alaih, kan, berpisah kami pun kerana Engkau ya Allah. Maknanya sahabat ni bukan kerana tender ke, bukan kerana projek, bukan kerana harta, bukan kerana pangkat dan sebagainya, tapi kita niat ukhuwah fillah lillahi ta'ala ni, Allah akan sediakan yauman sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauman la zilla illa zilluh. Antara 7 yang akan diberikan naungan di saat tiada naungan melainkan Allah yang bagi naungan, bagi payung, bagi rumah, bagi bumbung di hari akhirat sana nanti. Antaranya golongan yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan kita pun begitulah. Saya yang datang, tuan-tuan yang hadir, kita ni semua niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa kita nak kejar kat dunia ni. Kalau bahasa orang muda pun, laju nak pergi mana? Kan? Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu guru-guru kita pesan, bila ada orang yang meninggal dunia ataupun keluarga ni ditimpa, diuji dengan musibah, kita ucapkan apa? Takziah. Yang pertama tu adabnya, sunnahnya. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita sebut supaya hati kita sedar, kerana inna lillah, sesungguhnya kepada Allah lah kita semua akan dikembalikan. Wa inna ilaihi, maka itu disebutkan yang pertama ilaihi. Sedangkan kalau ikut ayat yang normal, ayat yang betul, kita kata kalau manusia tu dia melakukan sesuatu itu dahulu, perbuatannya pada kita, patutnya disebutkan ayat tu wa inna raji'un ilaihi, dan kamilah yang akan kembali kepada Engkau ya Allah. Tapi di sini Allah nak mengatakan untuk ingatkan kita supaya wa inna ilaihi, didahulukan predikat tu. Kalau cikgu bahasa Melayu mungkin dia tahu. Kalau bahasa Arab ni taqdimul khabar, didahulukan khabar itu nak cerita pada ayat ni wa inna ilaihi, sungguh pasti kepada Allah lah kamu semua akan dikembalikan. Kita tak ada pilihan. Nak cerita kat sini tiada pilihan. Maka sebab itu kita semua kena ingat, kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi mengapa kita masih tidak mahu lagi kan bertaubat daripada dosa-dosa yang kita sebutkan dalam kitab-kitab. Maka antaranya yang disebutkan, yang ketiga, qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin, menyalahi janji. Kita masuk hari ini, menyalahi janji, yang ia adalah salah satu daripada tanda orang munafik. Ini pun kita tahu kesan. Kenapa orang munafik ni? Kerana orang munafik ni kesan dia apa? Fid darkil asfali minan nar.
orang kafir kat atas, orang munafik neraka ni lagi VIP, lagi bawah lagi, fi darkil asfali minan nar, munafik. Dan ada dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila disebutkan tentang sifat api neraka nanti di hari akhirat ataupun azab yang dikenakan kepada golongan-golongan yang pelbagai, orang munafik ni dia punya keadaan dia pelik sikit. Kalau Nabi Ibrahim AS bila dicampakkan dalam api tu, disebut doa apa tu, hasbiyallah ni'mal wakil tu, doa Nabi Ibrahim yang kita perlu amalkan kalau boleh setiap kali sebelum semayang subuh, antara waktu azan dan juga iqamah subuh tu baca 70 kali hasbiyallah ni'mal wakil. Ini antara amalan ulama-ulama. Doa itu maksud daripada Rasulullah SAW dan dalam Al-Quran pun disebutkan. Cukuplah Allah SWT sebagai pelindung kita, pembantu kita. Itu hasbiyallah ni'mal wakil. Ini doa Nabi Ibrahim ketika mana diletakkan dalam api, dan api tersebut ada, nampak depan mata zahir kita, api tersebut ada pada Raja Namrud dan juga dia punya tenteranya. Tapi sifat api tu Allah sejuk kan. Itu Allah Ta'ala yang bantu. Begitu masalah kita ada, tapi Allah ringankan, Allah hilangkan. Beban kehidupan kita tu ada, tapi siapa yang ringankan? Allah Ta'ala. Kita punya sempit dada ni ada, setiap hari tu ada masalah. Masalah dengan orang rumah, kadang masalah dengan anak, masalah dengan pejabat, masalah dengan pekerja dan sebagainya. Tapi siapa yang lapangkan dada kita? Allah Ta'ala. Hasbiyallah ni'mal wakil. Maka ini jangan ditinggal. Dan orang munafik pelik pula. Di hari akhirat api tak ada, tapi terbakar. Ini dia sebab menyembunyikan keimanan mereka terhadap agama kita. Maka nanti di hari akhirat pun begitu. Allah Ta'ala macam tak ada api, tapi terbakar begitu saja. Ini kejutan, surprise untuk orang munafik. Maka antara sifat yang kita jangan ada dah. Ini bukan hanya pada orang politik saja, tapi kita sekali. Ini menyalahi janji. Sabda Nabi Muhammad SAW, ayatul munafik salas. Ini antaranya 3. Iza haddasa kazaba, bila bercakap dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji mengatakan satu kebaikan ataupun berjanji tentang satu perkara, maka dia tidak menunaikan ataupun menyalahi janjinya. Wa iza tumina khana, apabila ia diberi kepercayaan amanah, nescaya ia mengkhianati. Ia ini kata kitab, ia tiada menunaikan apa yang diamanahkan kepadanya. Ini berlaku walaupun sekecil-kecil jawatan sebagai seorang suami, seorang bapa, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari akhirat kita semua ada tanggungjawab. Bukan hanya Perdana Menteri, bukan hanya Sultan saja yang ditanya. Kita semua, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ni ibaratkan macam pengembala kambing. Kalau orang menggala kambing ni, kena payah kambing ni, dia kena kira satu-satu, kena kenal, kena tahu kalau tengok kukunya tu sakit apa dan sebagainya. Dia kena tahu dia punya keadaan. Dia tak boleh nak jual suka-suka hati, atau dia nak sembelih suka-suka hati. Kena check dulu, kalau ada penyakit tak boleh. Begitu nak dikatakan kita itu pada keluarganya. Allah Al-Quran sebut qu anfusakum wa ahlikum nara, kena sebut kita dah cegah belum keluarga kita itu daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah cegah belum keluarga kita ini daripada yang namanya tidak sempurna menutup aurat. Maka kalau belum, kita kembali balik. Maka ini semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara ringkasnya begitulah kita faham antara perkara yang jangan ada pada hati kita, menyalahi janji, ataupun kita kata mungkir janjilah istilah kita. Hatta kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita bergurau dengan seorang kanak-kanak, kan kita main apa itu, acah-acah. Pernah Nabi tegur pada seorang isteri-isterinya itu, salah seorangnya, ditanya, kan kamu main itu acah-acah tu, ada tak tamar yang kamu janjikan, ataupun ada tak benda yang dalam tangan tersebut? Kalau tak ada, kamu dikira berdusta dan menyalahi janji. Itu diceritakan. Disebutkan oleh Rasulullah, bergurau pun tak boleh nak. Contohlah kalau kita kan nantilah kan akan dapat peksa bagus, abah bagilah kan basikal, bagi apa lagi, bagi handphone, bagi macam-macam janji kan, nak sedapkan hati dia. Hari ni kita tak buat. Bila tak buat tu, kalau sebab terlupa ingat buat, tak apalah. Ini memang saja-saja. Ataupun kita dalam keadaan berlengah-lengah, ataupun kita berlalai-lalai. Maka sampai macam tu sekali tahap Nabi Muhammad SAW mengatakan,
Sebab tu dalam peringkat hati kita ni, setelah mana taubat, yang paling susah nak buat yang kedua jujur. Sebab tu iyyakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal kazib, dan alaikum bisidqi. Ke atas kita semua ni untuk jujur. Sebab tu jujur ni disebutkan sifat sahabat Nabi Muhammad yang namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang susah kita nak capai punya matlamat. Maka ini antara yang kita sebutkan tadi, lepas taubat, pada lidahnya ni kena ada jujur. Jangan kita itu tidak mengungkir janji dengan janji-janji sebagainya, manifesto ke tu kalau peringkat politik dah sebagainya, PRU dan sebagainya. Maka peringkat keluarga macam tu. Maka disebutkan dalam kisah kita dengan Sayyidina Abu Bakar ni, macam mana kita nak kena faham jujurnya itu, hebatnya macam mana. Sampaikan jujur Sayyidina Abu Bakar ni ketika mana dalam Gua Sur tu disebutkan, ni kalau orang yang pergi umrah dan sebagainya kena tahu kisah ni. Gua Sur tu tempat yang di mana Rasulullah SAW duduk dengan pak mertuanya Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah duduk atas peha Sayyidina Abu Bakar. Punya jujurnya Sayyidina Abu Bakar itu tak nak ganggu tidur Nabi Muhammad SAW. Dibiarkan binatang bisa gigit kaki. Dah tutup lubang, tapi ada satu lubang tak dapat tutup kan. Jujur ni tak nak bergerak kakinya. Akhirnya air matanya lah yang tertumpah di wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi bangun juga akhirnya. Bila Nabi bangun begitu, Nabi ingatkan Sayyidina Abu Bakar takut. Maka Nabi sebutlah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih wahai pak mertua ku. Kita kalau ada menantu pernah suruh duduk atas ni. Pernah je. Orang kata buang tebiat ni kan. Baring atas pak mertua punya peha. Tapi ni tengok Sayyidina Abu Bakar dan juga Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar yang menggendong Nabi Muhammad SAW naik ke Gua Sur. Dan jujur ni begitu sekali. Sebab itu kita ketika mana solat, Sami Allahu liman hamidah, imam sebut, kita kat belakang pun jangan Rabbana walakal hamd je, terus skip, sebutlah sekali Sami Allahu liman hamidah, belakang sebut. Kerana itulah tempat Allah Ta'ala puji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ubat bagi penyakit yang namanya menyalahi janji adalah jujur. Jujur kita doalah, ya Allah jadikanlah aku jujur, masukkan golongan siddiqin sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ni, dan jumpakanlah aku dengan Sayyidina Abu Bakar. Dengan barakah kami sebut Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Dia punya jujur dalam keadaan solat tu tak cepat-cepat. Satu hari tu dia lambat sikit. Bila lambat sikit tu dia masuk juga solat dengan Rasulullah SAW. Tapi dalam keadaan tenang. Maka dengan tenang akhirnya Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar sempat solat sekali. Maknanya tak masbuk lah. Tak masbuk. Bila tak masbuk begitu, Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan syukur, ya Allah sempatlah juga aku ni solat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka sebelum tu perpindahan rukun, kita katakan Sami Allah liman hamidah tu tak ada, Allahu Akbar. Tapi dengan sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah Ta'ala hantarkan Jibril pada waktu Nabi rukuk. Wahai Nabi Muhammad, Allah menyampaikan berita, Sami'a, telah mendengar Allah liman hamidahu, siapa yang memujinya. Kat sini siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu kenangan kita. Sebab tu kita kalau ingat, kalau ada benda-benda yang kita rasa macam apa, nak kelentong orang ke, ataupun nak berjanji sesuatu yang tak pasti ke, ingat Sayyidina Abu Bakar dalam solat kita. Maka ketika mana Sami Allah liman hamidah, doa sungguh-sungguh, ya Allah jadikan aku orang yang sentiasa jujur, ya Allah, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dazan ya, betul? Itu betul? Kan itu tak betul Ini betul confirm azan. Okey, baik, kita berhentilah. Sekadar tu saja, kita habis sifat yang ketiga. Nanti ingatkan saya sambung yang keempat dan kelima yang kita perlu jauhkan daripada lidah kita sejauh mata memandang. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.